Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan selamat sejahtera semuanya calon-calon SPM 2020. Saya doakan di mana jua anda berada, sentiasa dalam keadaan sihat dan sentiasa bersemangat untuk menghadapi SPM. Marilah kita bersama berdoa supaya kita dapat anda semua dapat menghadapi SPM yang dinanti-nantikan. Okey, kita tak mau lagi sebarang penundaan tarikh. Kita harapkan tarikh yang telah ditetapkan oleh pihak KPM ditetapkan dan anda semua dapat menduduki peperiksaan dengan baik dan tenang dan dapat memperolehi keputusan yang cemerlang. Baik, pada malam ini bersama Cikgu Azmi kita akan mengutarakan dua topik yang penting dalam kertas 2. Kertas 2 bahagian B, iaitu topik bagi graf fungsi dan juga pelandungakan. Kenapa saya bagi tumpuan istimewa pada malam ini untuk dua topik ini? Kerana dua topik ini adalah sebenarnya lubuk markah anda di kertas 2. Okey, saya nak bagi tahu terus terang pada malam ini. Untuk kertas 1, kita susah nak menjangkakan berapa markah yang kita boleh dapat. Kerana kertas 1 biasanya memang agak susah sikit lah. Okey, kalau ditambah elemen kebat, mungkin akan menyebabkan anda banyak memerlukan masa untuk menjawab satu soalan di kertas 1. Di kertas 2, walaupun ada juga kebat di bahagian A khususnya, tetapi di bahagian B, dengar setakat hari ini bahagian B itu tidak dikebatkan lagi. Saya berharap supaya perkara yang sama dikekalkan untuk batch SPM yang terakhir tu, KBSM anda ni semua ni, batch yang terakhir KBSM, supaya bahagian B tu kekal tanpa sebarang soalan kebat. Okey, supaya anda boleh menjana markah dengan banyak pada bahagian B. Graf fungsi 12 markah. Pelandungakan pun juga 12 markah. Saya percaya guru-guru di sekolah anda telah pun memberi penekanan tentang topik ini. Okey, sekarang untuk malam ini saya nak jelaskan ataupun nak berkongsi dengan anda semua bagaimana untuk dapatkan solid 12 markah itu. Sekarang ni kita bukan cerita pasal boleh buat ke tak boleh buat. Sekarang ni kita nak cerita pasal macam mana dapatkan markah 12 markah tu solid. Okey, kita tak mau lagi nanti dapat markah 8/12, 7/12, 10/12. Kali ni kita nak, pada malam ini saya nak semua calon-calon SPM yang menonton secara live malam ini lepas ni tahu macam mana dapatkan markah 12/12 untuk graf fungsi, untuk pelandungakan. Kerana ini antara topik yang saya rasa paling mudah lah dalam kertas 2. Paling mudah untuk skor markah 12 tu. Okey, baik, sekarang kita pergi perbincangan yang pertama. Kalau perhatikan dalam bahan yang saya bagi tu, kan, kita mulakan dengan soalan kertas 1. Okey, saya tengok okey, ini kertas 1 kan. Kenapa saya mula kertas 1? Sebab ini adalah topik graf fungsi. Okey, graf fungsi ada di kertas 1 dan ada di kertas 2. Sebab itu saya tunjuk sikit lah di kertas 1 dulu. Kita ambil masa sikit untuk kertas 1. Baik, di kertas 1, contoh soalan kan, macam ni kan. Saya harap semua nampak soalan ni. Kalau tak nampak nanti boleh kalau line tak clear di Google Meet, anda boleh tengok di FB. InsyaAllah di FB lebih clear. Ataupun nanti saya akan share rakaman video pada malam ini untuk anda preview balik, tengok balik cara jawab topik graf fungsi. Baik, yang pertama soalan graf fungsi yang pertama. Okey, boleh tak saya katakan topik graf fungsi kertas 1 ni kita tak payah kira, tengok dah tahu jawapan. Tak perlu kira, kita tengok jawapan dah tahu dah. Okey, kenapa kita tengok jawapan dah tahu? Okey, pertama skill untuk kita dapat jawab dengan cepat, pantas dan tepat ialah pertama, tengok logik graf. Okey, semua orang tahu kan, bila graf fungsi ini kuadratik semua tahu kan kuadratik bila kuadratik, kalau dia macam ni, dia punya nilai A dia dah biasa diterangkan oleh guru dalam kelas, iaitu bentuk am. Bentuk am persamaan kuadratik adalah AX kuasa 2 tambah BX tambah C sama 0. Perhatikan yang ini yang ni. X ni kan, AX ni. Perkali dekat A ini
Kalau dia positif, maka dia punya bentuk graf dia macam ni. Kalau dekat A tu negatif, bentuk graf dia begini, yang bawah. Kalau dia positif, graf senyum. Kalau negatif, graf masam. Contohlah, macam tu yang tu mudah. Sekarang kita tengok Kita tengok graf itu, dia melengkung dia positif ke negatif? Jawapan dia adalah negatif, sebab dia melengkung macam ni kan. Maka negatif. Bila negatif, dekat perkali A ni, yang berhampiran dengan sebelah, dia berada bersebelahan dengan X kuasa 2 tu. Perkali itu, kalau dia positif, kita potong terus. Tengok pilihan jawapan. B. B ni kan X kuasa 2 kan positif perkali dia. Maka kita potong terus B. Boleh buat? Sama juga C. C pun perkali X kuasa 2 tu positif. Kita potong C siap-siap. Sekarang tinggal A dengan D. A dengan D. So nak pilih yang mana tu? Dua-dua tu A dia perkali dia negatif. Tetapi nak pilih yang mana tu? Cuba tengok. Di hujung ni, yang ni kan? Yang ni berbeza sikit. Yang seorang positif 3, yang satu lagi negatif 3. Itu adalah untuk C. Nilai C. Okey? Nilai C itu, kalau awak tengok, dia adalah positif 3 kan? Positif 3. Nilai C itu adalah pintasan Y. Ni pintasan Y. Pintasan Y. Cuba tengok graf ni. Graf ni, ini Y kan? Dia pintar kat sini. Cuba tengok ni. Saya buat guna warna hijau ni inilah maksudnya pintasan dia. Nilai kat situ yang standard tu. So bila dekat situ, agaknya nilai yang kita dapat sekarang ni positif ke negatif? Sebab dia belah atas kan? Bila belah atas, tentulah positif. Maka tentulah milik 3. Okey? So jawapan kita adalah A. Boleh? Tanpa ada sebarang pengiraan, kita tengok jawapan, kita tahu dah. Boleh kita nak secepat yang mungkin. Tapi dalam keadaan kita cepat, jangan kita cuai. Okey? Ini adalah antara cara untuk jawab kertas 1 tentang topik graf fungsi. Baik, kita pergi soalan yang kedua. Okey. Soalan yang kedua. Okey. Dia bagi ni graf apa ni? Graf kubik. Graf kubik kuasa 3, bentuk dia macam tu. Graf kubik untuk kita buat kita punya ulang kaji. Recall balik. Okey, kalau graf fungsi, kalau graf dia macam ni, kan? Tu lagi graf dia macam ni. Yang mana positif, yang mana negatif? Tentulah yang macam ni tu positif, yang macam ni negatif. Okey jadi bentuk tu kena ingat Okey. Jadi bentuk itu sekarang dalam soalan ni positif ke negatif? Jawapan dia adalah negatif. Jadi bila negatif, perkali X itu kan, bentuk X tu kan, X kuasa 3 tu kan, yang ni perkali dekat sini AX tu, perkali dekat X kuasa 3 tu, kita ambil yang negatif lah. Maknanya kita potong yang positif. Jadi oleh kerana itu saya potong soalan, saya potong jawapan bagi C kerana A dia positif. Ini A dia positif. Sebab kita nak cari yang negatif. Dan saya potong lagi mana? Saya potong yang D. D pun saya potong kerana perkali A dia adalah positif. Sekarang kita tinggal 2. Jawapan A dengan jawapan B. Yang mana satu kita nak pilih? Okey? So sekarang sekali lagi. Okey? 27 ini, tengok 27 ni, yang ni standard ni 27 ni adalah dikatakan sebagai pintasan. Pintasan apa? Pintasan Y. Okey, pintasan Y kerana dia berada di atas paksi Y, maka dipanggil pintasan Y. Okey. Sekarang 27 tu positif ke negatif? 27 adalah positif, bukan negatif. Kalau 27 tu negatif, dia berada di bawah. Dia ada berada kat bawah sini. Tapi oleh kerana 27 tu positif, maka dia berada di atas. Sekarang jawapan kita adalah B. Okey? Boleh? B Boleh ke setakat ni? Clear Macam mana rakan-rakan semua? Ya. Okey, baik. Soalan yang ketiga. Saya
Saya mungkin pergi cepat sikit kerana kita ada banyak benda nak kita bincang. Okey, kalau anda terlepas, anda boleh tengok balik rakaman video nanti. Saya akan share dalam grup Telegram. Baik, soalan ketiga. Graf apa? Graf apa ni? Salingan. Okey, salingan. Ataupun bahasa Inggeris kita panggil apa? Reciprocal. Itulah lebih kurang graf salingan. Okey. Pattern graf salingan. Kita dah tahu dia punya pattern salingan tu macam mana? Y sama dengan nombor lah, tak kisahlah kan. A per X. A ni nombor lah. Sebarang nombor. Okey. Kalau A tu positif, ni kena ingat ni. Kena recall balik. Okey. Ada dua graf macam ni. Kan? Kalau A tu positif, maka dia punya lengkung, kan? Lengkung kan? Lengkung tu berada di sebelah sini satu, sebelah sini satu. Kalau A tu negatif, ini kalau kes A negatif ini kalau A positif. A ni positif. Kalau A tu negatif, lengkung tu berada di sebelah sini dan sini. Okey Okey. So sekarang jawapan kita macam ni. Kita nak pilih yang mana? Okey, tengoklah graf ni. Graf yang warna merah tu. Dia tandakan di sebelah kanan kan. Jadi kalau saya buat potong macam ni, dia belah sini. Dia belah sini kan. Bila belah situ, kita punya persamaan adalah positif, bukan negatif kan. Kalau negatif, dia akan lorik kat sini. Dia akan tanda kat sini. Oleh kerana dia tanda kat situ, maka itu adalah untuk yang positif. Bila positif, kita potonglah yang negatif. Mana? Ni B ni negatif, kita potong. D ni pun negatif, kita potong. Yang tinggal A dengan C. A dengan C. Macam mana kita nak dapat jawapan? Yang ni kita boleh guna kalkulator lah. Tapi kejapnya ni kan. Kita ambil kalkulator, kita test soalan A. Kan? Jawapan A. Y sama dengan 6 per X. X ini, kita ganti nilai X yang dekat graf. Mana nilai X kat graf? Ni lah. 0.5 ni lah nilai bagi X. Kenapa? Sebab dia parking dekat paksi X. Yang 12 ni, dia parking dekat paksi Y. Jadi kita ambil 0.5. Jadi kita gantikan nilai Y sama dengan 6 per 0.5 sama dengan berapa jawapan dia? Cuba kira. Mana kalkulator? 12. Okey, bagus. Jadi kita akan dapat Y sama dengan 12. Maksudnya, bila kita selesaikan, kita ganti nilai, kita mesti dapat Y tu pada kedudukan 12. Tengok betul tak? Graf ni kan? Y ni berada pada kedudukan 12. Maknanya betul lah. Okey? So, jawapan kita adalah A. Boleh? Macam tu Tak ada soalan? Tak ada? Tak ada. Baik, selesai Okey, sedikit perkongsian sebelum kita pergi soalan graf fungsi yang kedua. Baik. Boleh perhati kat sini Macam mana kita nak kenal dia belah mana positif ke negatif? Okey, baik. Cuba tengok sini Bila persamaan linear kan kita ada graf macam ni, ada Y, ada X. Kan? Garis lurus yang positif, persamaan yang positif, mesti dia akan potong macam ni. Dia potong macam tu. Kalau dia negatif, dia akan potong macam mana? Dia akan potong sebelah sini. Okey Okey, itu untuk linear. Linear yang kita biasa buat persamaan dia Y sama dengan MX tambah C. Ini persamaan garis linear lah, garis lurus. Linear lurus sama Kalau persamaan kalau untuk persamaan bagi graf kubik. Graf kubik tengok perbezaan dia. Okey, ini Y, ini X. Graf kuadratik. Graf kuadratik, kalau dia senyum macam ni, kan? Yang tu maka kita anggap dia positif. Kalau dia masam, dia negatif. Boleh ingat Bagi graf kubik yang kuasa 2 tu. Kuasa 3. Okey Bagi graf kubik, dia condong macam ni, bukan condong, maksudnya dia punya graf lengkung graf tu macam ni kan, macam ni, maka dia positif. Kalau dia negatif, lengkung dia akan jadi macam ni, macam tu. Okey Dan last kali graf
graf salingan. Graf salingan Y sini, X sini. Kalau dia positif, dia akan lengkung tu berada di sini dan sini. Kalau dia negatif, dia akan berada di sini atau sini. Okey, sekarang perhatikan graf yang ni, graf bagi yang linear ni, yang ni dengan yang ni dengan yang ni. Cuba awak tengok pattern dia sama, betul tak? Kalau yang merah, cuba perhatikan merah. Yang merah tu positif. Berada semua di sebelah sending macam ni. Okey. Yang negatif cuba tengok yang hitam. Dia potong sebelah sini. Nampak? Itu cara nak kenal, cara nak ingat dia punya nilai perkali dia. Positif ke negatif bagi satu graf. Jadi ini cara nak ingat. Okey? Okey, baik, kita pergi soalan yang ke-12. Kata 2, soalan 12. Biasanya graf fungsi kata 2 letaknya di nombor 12. Biasanya lah Okey, baik, kita pergi yang pertama. Okey. Sekarang ni semua orang tahu buat dah. Semua orang tahu buat. Saya tak pertikaian tu. Sekarang saya nak kita berkongsi sebenarnya soalan kata graf ini, walaupun dia adalah lubuk markah, jangan kita bazirkan banyak masa untuk jawab soalan 12 ni. Kertas 2, ada juga pelajar yang merungut kerana tak cukup masa, kerana masanya banyak terbuang. Disebabkan ni lah, terlalu lama nak menyiapkan soalan ke-12. Lukis graf satu hal, kan? Nak cari nilai satu hal. Graf salah pula, disebabkan salah skala, kena padam, kena buat balik. Dah banyak masa terbuang. Dan bukan sahaja pada soalan 12 ada graf ni. Soalan ke-14 iaitu statistik pun ada graf juga. Jadi anda hari ni mesti faham, tidak boleh banyak buang masa pada soalan graf. Walaupun itu penting, tetapi kita kena work smart. Okey, jangan banyak buang masa kerana kita perlukan masa yang banyak untuk jawab soalan di bahagian A. Baik, saya kongsikan. Pertama sekali, semua orang tahu soalan A ialah isi jadual, betul tak? Saya tunjuk sikit Okey, tu sebab saya kata awak perlu bahan ni, sebab kalau awak tengok pada skrin dia opening, sebab saya akan scroll atas, scroll bawah. Sebab dia ni kan. Okey, jadi kalau awak ada bahan, senang tengok. Okey, semua orang tahu dah. Pertama, soalan A mesti akan isi 2 nilai. Okey. Sekarang saya salin balik soalan dia, persamaan dia dekat soalan A. Bismillah. Okey. Soalan A dia kata Y sama dengan 2x kuasa 2 tolak 5x tolak 7. Okey, semua orang tahu buat. Ada pelajar yang terus type guna kalkulator, ada pelajar yang buat manual. Iaitu macam mana manual? Dia ganti nilai. Tak salah, boleh. Dia ganti nilai, maksudnya dia ganti macam ni. Y sama dengan 2 kan? 2. Yang X tu dia buat kurungan. Dia masukkan nilai X2 ni. Negatif 2 kuasa 2 tolak 5, dia buat kurungan, gantikan negatif 2 tolak 7. Dia buat macam ni. Dan dikira-kira dapat jawapan. Tak ada masalah. Okey, teruskan. Tetapi ada kaedah lebih pantas, iaitu kita type terus persamaan tu di kalkulator. Tapi saya tak boleh tunjukkan sekarang sebab saya tak dapat screen kalkulator tu. Saya punya emulator kalkulator tu tak boleh pakai. Jadi anda harus guna kalkulator sendiri, manual. Okey. Okey, saya bagi tahu step dia macam mana nak buat, kan? Okey, pertama sekali kita tekan 2. Tekan 2. Lepas tu nak panggil X tu. Nak type X. Okey. Sama buat Tekan 2. Dekat kalkulator kan ada alpha kan? Alpha Tekan alpha, tekan X. Ada warna pink tu, dia dekat simbol kurungan. Okey. Tekan alpha Macam mana tu alpha. Tekan X. Tekan alpha, tekan X. Lepas tu tekan kuasa 2. Kuasa 2. Tekan kuasa 2 kan? Yang X kuasa 2 tu lah. Macam tu. Okey, tekan tolak. Tekan 5. Okey. Lepas tu nak dapatkan X balik. Tekan alpha, tekan sekejap. Tekan 5, sekejap Tekan 5, tekan alpha, panggil X balik. Alpha. Okey, tekan X. Macam tu. Kan? Okey
Lepas tu tekan tolak, tekan 7. Selesai dah type itu, jangan tekan sama dengan, awak tekan calc. Ada perkataan CALC tu. CALC, calc tu. Okey? So bila tekan calc tu, dia akan minta nilai X. Semula 2 alpha X, tekan kuasa 2, tekan tolak, tekan 5, tekan alpha, tekan X, tekan tolak, tekan 7. Tekan calc, dia akan minta X kan. Dia akan keluar X macam ni. X, macam ni. So kita masukkan nilai yang pertama, iaitu negatif 2 ni. Yang ni. Masukkan negatif 2, akan dapat jawapan kita 11. Okey So jawapan kita sini 11. Okey. Sekarang ni kita terus pergi soalan yang kedua tu lah, yang 3 ni. Okey. Tekan sama dengan, kita masuk, dia akan minta lagi sekali X ni, nilai X tu. Kita masukkan nilai yang kedua, iaitu 3 ni, posisi 3. Tekanlah 3, tekan sama dengan, kita akan dapat jawapan kita negatif 4. Okey. Kat sini yang ramai silap. Bukan silap lah, maksudnya okey, tak ada masalah. Cuma jangan padam dulu awak punya kalkulator tu. Jangan remove ataupun jangan clearkan awak punya persamaan di kalkulator, kerana awak dah buat soalan A, dah dapat jawapan 11 dengan negatif 4. Teruskan jawab soalan C1. Betul tak? C1. Kenapa? Sebab soalan C1 dia nak cari X juga kan? Betul tak? Soalan pada C1 dia nak cari nilai X sama dengan, kita tengok soalan, negatif 2.5. Ramai Okey, 2.5. Jadi tanpa awak clearkan persamaan tadi di kalkulator, awak terus tekan sama dengan, masukkan nilai yang baru ni, negatif 2.5. Okey, tekan sama dengan, awak dapat sini 18. Kita dapat gunakan persamaan di kalkulator tadi tu untuk dapat 3 jawapan terus. Jadi ini menjimatkan masa. Boleh Okey, boleh. Okey. Jadi maksudnya samalah untuk soalan kuadratik yang kubik. First kali bila awak mula jawab, type dulu persamaan tu. Okey. Pastikan betul Type dulu persamaan tu. Masukkan nilai yang pertama, dapatkan 2 nilai di soalan A. Lepas tu jangan padam lagi. Terus ambil soalan C1. Sebab biasanya C1 dia akan cari nilai X kan. Dia suruh tanya, berapakah nilai Y ketika X, macam ni lah contohnya, berapakah nilai Y ketika X itu negatif 2.5. So guna kalkulator itu, masukkan nilai X yang kita dapat, yang dibagi dalam soalan, awak akan dapat jawapan Y terus. Okey. Jawapan ni jangan dulu ditulis kata secara confirm lah di sini, di ruang jawapan. Anda harus refer pada graf yang akan anda buat lagi. Sekarang ni kita belum dapat buat graf lagi. Kita belum jawab soalan graf. Soalan B belum buat graf. Kita dah dapat jawapan bagi C1. Jawapan ini di C1 tu adalah jawapan skema. Tetapi kita harus tengok pada graf kita juga. Nanti bila awak dah lukis graf, pastikan ketika X negatif 2.5 tu, dia kena pada Y18. Itu yang pelajar tak faham. Okey. Jadi harap malam ni clear. Maksudnya kita boleh adjust graf tu bila kita dapat jawapan skema dulu. Okey? Baik. Tengok soalan C2. Saya belum tunjuk lagi soalan B Soalan graf kita tak buat lagi tau. Kita terus jawab soalan C. Okey. Soalan C juga kita boleh dapat daripada kalkulator. Okey? Soalan C Mana tadi kertas? Macam mana dapat? Mana tadi? Oh ni. Soalan C. Persamaan dia apa tadi? Persamaan dia adalah Y sama dengan, ini persamaan di A Persamaan di A tu saya bawa untuk soalan C. Persamaan di C, persamaan di A bawa ke C. Y sama dengan 2x kuasa 2 tolak 5x tolak 7 sama dengan kosong. Okey. Perhatikan soalan C2 tu dia tanya nilai X yang positif. Nilai X yang positif. Jadi dekat sini kita gunakanlah EQN. Kan? Semua tahu kan?
Kalau siapa yang guna kalkulator dia tahu lah tu. Okey, tekan mod 3 kali. Mod 3 kali. Lepas tu tekan EQN 1. Lepas tu tekan degree, kita ambil degree 2. Kenapa 2? Sebab dia persamaan kuadratik. Kuasa 2. Kalau dia kubik, kita ambil degree 3. Okey Okey, cuba kira. Bila masukkan nilai, kan? EQN mod 3 kali, EQN 1, degree 2. A dia, kita masuk A. Nilai A kita masukkan 2. Ni kan? Ni A Yang ni A A dia 2. Tekan 2. Tekan sama dengan B dia yang ni, negatif 5. Ni B. B dia negatif 5. Dan C dia yang ujung ni lah. C dia sama dengan negatif 7. Okey, B negatif 5. C negatif 7. Tekan sama dengan. Kita akan dapat nilai X yang pertama. Nilai X yang pertama ialah 3.5. Nilai X yang kedua, tekan sama dengan lagi. Nilai X yang kedua adalah negatif 1. Okey? Ada lagi tak? Tak ada dah. Okey? Bila awak tekan sama dengan, awak dapat dua nilai je. X yang pertama 3.5, X yang kedua ialah negatif 1. Sekarang, dalam soalan tadi tu, dia nak nilai yang positif. Bila nilai yang positif, dah tentulah kita ambil. Ya, kita ambil 3.5 ni. Maka 3.5 ni pun kita parking lah dekat jawapan sini. 3.5. Okey Tanpa kita buat graf lagi, kita dah dapat jawapan. Tetapi sekali lagi saya ulang. Tetapi jangan dimuktamadkan lagi jawapan di C tu. Kerana kita harus bergantung, merujuk kepada graf yang kita akan bina. Pastikan kena lah, logik. Jangan nanti kita lukis graf, kita dapat X tu 3.9, tapi kita tulis 3.5. Dah salah. Graf dengan jawapan kita mesti tally, mesti sama. Okey, itu kena ingat tu. Okey, sekarang cuba tengok jawapan skema. Mana saya punya skema? Sekejap saya tunjuk skema sekejap. Ni skema dia cuba tengok. Mana tadi? Ni kan. Perhatikan soalan C1 ni. Tadi saya dapat soalan C1 ni, saya dapat 18 kan? Kan kena ni? Kan kena? Kena. Okey. Tengok jawapan C2. C2 saya dapat 3.5. 3.5 kan dekat tengah sini. Ni julat dia. Antara 2.5 hingga 4.5. Kan 3.5 tu berada di tengah tu. So kena juga. Okey. So kita dah dapat jawapan skema. Clear Jadi sekarang selesai soalan C, baru anda pergi ke soalan B, buat graf. Okey. Sebab itu saya cadangkan bila nak buat jawapan tadi. Okey nak buat jawapan, jangan dimuktamadkan dulu. Mana skrin ni? Okey. Jangan dimuktamadkan terlebih dahulu. Mana cursor ni B ni? Okey. Jangan dimuktamadkan dulu jawapan kat sini. Yang ni. Yang ni jangan dimuktamadkan dahulu. Kita letak sementara dulu boleh. Letak sementara dulu. Lepas tu kita lukis graf. Dan pastikan bila kita lukis graf, kena tepat dengan nilai yang kita cari tu. Baru kita boleh pergi ke soalan lain. Faham Jangan kita dah dapat jawapan, kita main lukis graf, tengok-tengok tak kena nilai tu. Jadi salah. Apa-apa juga, pemeriksa akan tengok pada graf. Kita sekarang ni dapat jawapan skema. Kita nak modify supaya dia kena dengan kita punya graf. Okey. Baik. Sebelum kita lukis graf, pesanan saya, segala kerja-kerja yang macam ni, tengok dengar baik. Yang macam ni kan? Yang ini padam balik. Jangan ditulis dekat situ. Kerana ini adalah kaedah shortcut guna kalkulator. Yang tu tidak dibenarkan dalam SPM. Tetapi kita boleh guna untuk semak jawapan sebenarnya. Yang saya ajar ni ialah kita dapatkan jawapan dulu. Lepas tu kita akan tengok kita punya graf. Supaya graf kita tak tersasar. Graf kita buat betul. Itu je. Okey? Kita buat cara belakang. Tetapi segala pembuktian yang macam ni, segala jalan kerja yang menyebabkan kalkulator ni
yang ada mod, EQN, degree, A2 tu semua tu, jangan ditulis di ruang jawapan, padam. Ataupun awak gunakan kertas kosong, patut awak buang. Okey, pada ruang jawapan ni hanya tulis nilai saja, tak ada jalan kerja. Faham? Kecuali soalan D lah. Soalan D ada persamaan kan, tak apa. Soalan A, B, C tu dengan C, yang penting C lah. Tidak ada sebarang jalan kerja menggunakan kalkulator ditunjukkan di ruang jawapan. Okey, nak buat kat kertas kosong, lepas tu nanti di habis exam awak buang. Okey, sekali lagi saya ulang ni jangan tunjuk yang jalan kerja ni jangan tunjuk. Okey, ni sebagai panduan untuk dapatkan jawapan skema untuk pastikan graf kita itu betul. Tu je. Clear Baik. Dan satu lagi, nilai X tu jangan tulis macam ni, X1 3.5. Yang satu ni jangan tulis. Jangan tulis. Sebab confirm guna kalkulator. Okey, pemeriksa boleh detect. Jadi jangan tulis X saja. Nilai X yang kita nak kan, tulis X sajalah, 3.5. Okey, yang negatif 1 ni biarlah, tak payah tulis, kita tak nak kan, kita tak nak negatif 1 ni, kita buang, tak payah tulis, kita tulis yang kita nak je. Okey, baik, panjang lebar ni. Okey, baru kita pergi graf. Okey, soalan graf mana soalan graf tadi? Soalan graf, okey, soalan graf. Okey, untuk mengelakkan kesalahan besar, okey, dengar pertama sekali, tolonglah tolong semua pelajar, tolonglah ambil highlighter pen ke, pensel ke, pen ke kan, highlightkan sekejap boleh tak ni, dengan menggunakan skala 2cm 2cm kepada 1 unit pada paksi X. Ni buat macam ni. Maksud dia apa? Pada paksi X tu setiap 2cm, maksudnya setiap 2cm tu macam 10 kotak kecil. Kan graf kan ada kotak kecil kan. 10 kotak kecil tu mewakili 2cm. Jadi setiap 2cm tu dia mula dengan sifir 1. 2cm pertama 1, 2cm kedua 2, 3, 4 dan seterusnya. Faham Setiap 2cm. Selang dia. Kemudian kita tengok pula yang kedua. Kena highlight juga macam ni. Untuk Y dia kata 2 mana tadi? 2cm kepada 5 unit pada paksi Y. Maksudnya apa? Pada paksi Y setiap 2cm sifir 5. Ni sifir 5 sifir 5, 5, 10, 15, 20 dan sebagainya. Okey. Dan nak buat skala tu, sebelum kita mula lukis graf, kita kena kira-kira dulu anggaran dia. Okey, jangan nanti kita dah siap buat garis paksi, tiba-tiba tak cukup, dah kena padam balik. Itu yang selalu pelajar silap. Sebab dia terus buat dulu. Okey, jadi macam mana nak kira-kira anggaran tu? Macam ni. Dah tengok jadual. Mana jadual tadi? Jadual ni. Okey saya padam je jadual ni. Cuba tengok julat X. Julat X ni dia mula paling kecil pun negatif 3, paling besar 5. Jadi tak lebih negatif 3, tak lebih 5. Itulah yang kita boleh anggarkan. Okey, kita buat setakat tu je lah. Janganlah buat sampai 10. Sebab dia pakai sampai 5. Positif pun dipakai sampai 5, negatif sampai negatif 3 je. Kita buat setakat tu je. Nak buat lebih boleh, tapi jangan lebih banyak sangat. Ni sampai negatif 10 lah kan. Kita buat yang perlu je. Begitu juga dengan Y. Y pun paling besar dia apa? Paling besar pun 26. Paling tinggi lah positif dia. Paling kecil adalah negatif 10 negatif 10. Paling kecil negatif 10. Jadi kita dah boleh agak lah ikut spek ataupun julat yang ada dalam jadual. Itu je. Okey. Jadi bila kita dah dapat anggaran tu, kita boleh kira. Ini maknanya graf ni tengah sikit. Ada graf yang kena tepi sikit. Ada graf yang betul-betul tengah. Bukan semua graf tengah-tengah. Kena ingat tu sebab tu kena buat anggaran dulu. Okey Baik. Tips yang kedua. Kena ingat ni yang paling penting ni. Lukis graf mesti 80% penuh kertas graf. Mana tadi jawapan? Mana jawapan tadi tunjuk jawapan jawapan dia sini. Mana tadi? Okey. Mana graf dia? Ni jawapan. Saya kecilkan sikit. Ni nampak. Yang tak clear di Google Meet boleh tengok di FB. Okey, sebab kadang-kadang masalah internet.
Ada tak dapat Okey. Okey, saya kecilkan lagi bagi nampak sikit. Ini kertas graf. Inilah maksudnya 80% kertas graf digunakan. Jadi siapa yang buat, kalau saya potong macam ni kan, ini separuh kertas graf kan. Awak lukis di bawah bahagian bawah je. Yang ni tak dapat lah, sorry lah. Memang salah. Okey, sebab skala confirm salah. Okey, skala yang telah dibuat oleh penyedia soalan memang ngam-ngam, memang kena guna penuh kertas graf tu. Sebab tu kita kena gunakan sepenuh kertas graf. Okey, tetapi jangan pula terlebih sampai melebihi kertas graf. Okey, dia dah buat ngam-ngam dah. Kalau kita kira macam lebih, kita mungkin salah lah tu dari segi pemerhatian dan skala. Kita tengok balik. Jadi dah buat ngam-ngam dah, jangan risau. Okey, sekarang kita balik soalan graf Okey, soalan graf tadi ni. Okey, soalan graf, pertama sekali dia akan tengok skala dulu lah. Soalan graf, soalan B ni dia ada 4 markah. Pertama, tengok skala betul, paksi X dengan paksi Y. Kalau betul, 1 markah. Okey, kemudian dia akan tengok setiap titik ni diplotkan betul. Berapa titik nak kena plot? Dalam jadual, tengok jadual. Jadual kan? Dalam jadual ni, kira lah berapa kotak ni? Berapa titik? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Maknanya ada 9 titik diplotkan betul. Kalau betul, dapat 1 lagi markah. Okey. Lepas tu ada garisan. Awak lukis garisan tu melengkung daripada mula sampai ke hujung. Okey? Tidak terputus, tidak terlebih. Dapat 1 lagi markah. Dan markah keempat ialah graf lengkung itu, lengkung dia sempurna, tidak bergigi, tidak macam bengkok-bengkok. Maka baru layak dapat markah 1 lagi. Total markah ada 4. Biasanya kalau anda guna pembaris fleksibel tu, insya-Allah memang 4 markah ni dalam tangan. Sebab itu graf fungsi jangan diremehkan. Pastikan dapat markah full. Graf fungsi nak dapatkan markah full 12/12. Kita bukan lagi bercakap tentang saya reti buat. Bukan soal reti tak reti. Soalnya nak dapatkan markah penuh 12/12. Itu kena ingat. Selesai soalan graf. Okey kita pergi soalan D. Soalan D pula. Soalan D ramai yang fobia ni sebenarnya. Soalan D. Sebab dia melibatkan persamaan. Okey. Soalan D. Baik, saya padam ni sikit Okey. Macam mana setakat ni clear Boleh ke? Ke saya seorang cakap ni? Boleh semua? Boleh Zat. Okey, baik. Boleh. Soalan D. Baik. Dia kena buat ada kerja sikit lah. Kena buat penyelesaian persamaan sebentar. Okey. Tapi tak susah pun. Okey, pertama sekali ambil persamaan dekat A. Persamaan dekat A, kita ambil persamaan dia, Y sama dengan 2X kuasa 2 tolak 5X tolak 7. Ini persamaan dekat A. Salin balik. Kemudian kita ambil persamaan dekat D. Persamaan dekat D, tengok D kat D D dekat soalan D. Dekat soalan D dia akan tulis apa tu? Susun balik 2X kuasa 2 tolak 7X tambah 4 sama dengan kosong. Okey? Tak boleh kosong tak apalah pertama penting susun supaya X kuasa 2 dengan X kuasa 2, yang X dengan X, 7 dengan 4, nombor dengan nombor. Susun ikut laju yang betul. Susun Okey, sekarang ini adalah persamaan 1. Ini adalah persamaan yang kedua. Okey. So kita nak musnahkan ataupun kita nak mansuhkan X kuasa 2 tu dengan cara tolak lah. Okey. Jadi persamaan pertama akan tolak persamaan yang kedua. Okey, maknanya yang atas akan tolak yang bawah. Atas tolak bawah. Jadi bila atas tolak bawah, confirm lah yang ni akan termansuh dengan sendirinya. Okey. So yang ni pula negatif 5. Ni kena ingat negatif 5 tolak sebab kita buat pasal tolak kan. Tolak negatif 5 tolak kebetulan jumpa tu adalah negatif 7. Jangan salah Maka dia akan jadi negatif 5 tambah 7. Jawapan dia adalah 2x. Okey. Positif 2x. Betul Okey. Dan yang hujung sekali ni negatif 7 tolak
positif 4. Positif 4. Okey, maka kita dapat negatif 11. 2x tolak 11. Yang y ni kita buat bawah. Y sama dengan 2x tolak 11. Dah dapat satu markah. Okey. Okey. Okey, sekarang apa nak buat? Okey Apa tadi tu? Okey. Bila kita dah dapat persamaan 2x tolak 11 ni, kita kena lukis satu garis lurus di graf tu. Okey. Jadi kita buat kotak. Okey, saya akan ajar cara lain nanti, tengok. Saya tunjuk dulu. Cara kotak dia senang je. Buat kotak macam ni, kecil je. Masukkan nilai x, nilai y. Okey, sini x kosong, x1. Okey. Okey, sekarang ni dalam persamaan yang kita dapat ni, kan, yang ni kita gantikan x tu dekat sini. Jadi untuk yang pertama, y sama dengan 2, kan, x kosong kan. Bila x kosong, tolak 11. Yang ni 2 kali kosong, kosong lah. Maka y sama dengan negatif 11. Terus yang kedua pula. Bila x1, gantikan 1 dekat x, kita akan dapat sini negatif 9. So kotak ni penting untuk kita plotkan 2 titik pada graf. Okey, jadi kita pergi kat graf balik. Ni graf mana graf tadi? Ni graf kan. Okey, sekejap ni graf. Okey, baik. Garisan lurus ni lah. Yang lurus ni hasil daripada persamaan tadi lah, iaitu y sama dengan 2x tolak 11. So nilai tadi yang kita dapat iaitu x kosong, y negatif 11. So kita tandakan koordinat tu dan tandakan juga koordinat x1, y negatif 9. Lepas tu kita guna baris, kita buat garisan lurus, kita akan dapat garis lurus yang ini. Okey, bila pelajar berjaya melukis garis lurus merentas lengkung graf kuadratik, maka dapat satu lagi markah kat sini. Tadi markah pertama ialah persamaan garis lurus, y sama dengan 2x tolak 11. Markah kedua, bila awak dah plotkan 2 titik tu dalam kotak tu, kan, plotkan 2 titik tu, 2 titik cukup, tak perlu buat banyak. Nak buat lebih pun tak boleh, buat 3, buat 4 boleh, tapi masa lah. Tapi kita buat 2 cukup, sebab kita ada pembaris. Kita ada pembaris. Bila ada 2 titik, dah cukup dah. Letakkan baris, dapat garis lurus dah, kan. Tak perlulah kita buat banyak titik, 2 titik cukup. Gunakan baris, kita buat garisan. Dan garisan tu biar panjang, jangan ngam-ngam, jangan pendek, biar lebih, biar dia merentas. Macam tu lah cara graf ni, biar dia merentas kita punya graf tu. Okey. Okey, baik. 2 markah. Lagi 2 markah ialah tempat nilai x yang bersilang. Mana yang bersilang? Ni dia. Ni kan bersilang ni. Kita besarkan sikit lagi orang nampak. Sebab dia dalam ni mungkin yang tak mahir lagi kan. Tak apalah kita belajar sama ni. Inilah yang dikatakan x yang bersilang tu. Kat sini satu, sini satu. Jadi berapa nilai kat sini? Yang tu kena baca kat graf. Ni pun samalah. Yang sini satu, ni yang satu. Jadi ada 2 nilai yang kita kena letakkan dalam jawapan. Dan awak tengok juga pada kertas jawapan kita memang ada 2 tempat dah. Sekejap ni. Pada kita punya ni nampak ni. Pada ruang jawapan ni memang dah ada 2 nilai. Nampak dia koma ni. Koma kan? Nilai yang pertama, nilai yang kedua. So bila kita baca kat graf, okey, kita akan dapat berapa? Okey, berapa nilai x? 2 tu lah dapat 2 nilai x. Tulis kat situ. Okey, baik. Sekarang kita boleh semak jawapan kita menggunakan kalkulator. Semak jawapan. Okey okey. Sekarang cuba tengok okey, mana tadi? Si hilang je cursor ni. Okey. Okey, ni saya pandang balik sebab saya perlukan ruang. Saya pandang balik, nanti awak boleh tengok rakaman video ni. Okey, Adam bagi clear lah. Okey, cara nak semak jawapan kita tepat dengan skema atau tidak. Okey, baik. Untuk soalan D, cuba awak tengok persamaan D ialah apa? Persamaan D adalah
dibagi 2x kuasa 2 tolak 7x tambah 4 sama dengan kosong. Ini persamaan dekat soalan D. Betul Okey. Awak guna kalkulator, awak cari EQN tu. Ingat tak? Yang mod kan? Mod 3 kali. Lepas tu EQN 1, degree 2. Masukkan A, masukkan B, masukkan C. Okey. So bila awak masukkan nilai itu, awak akan dapati bahawa nilai X yang pertama ialah 2.8. Nilai X yang kedua ialah 0.7. 0.7. Ini cara nak semak. Okey, maknanya kita dah dapat jawapan dah kat sini. X pertama tu adalah 0.7. X yang kedua adalah 2.8. Okey. Cuba tengok pada graf anda. Kena tak pada nilai itu? Okey. Yang penting dia tak jauh daripada range julat ni, 0.7 ni. Pastikan tak jauh lah. Jangan nanti bila kita dapat jawapan daripada kalkulator dapat 0.7, tapi dekat graf tak kena 0.7 tu. Kena pada 0.3. Jauh tu. Jadi kena tengok balik graf. Mungkin salah pada lukisan graf. Jadi jawapan ini, saya nak jelaskan sekali lagi Jawapan ni sebenarnya jawapan skema daripada kalkulator. Tetapi pastikan refer pada kita punya graf, tengok kena tak. Kalau dia selisih sikit tak apa, tak ada masalah. 0.1. Okey kalau tambah tolak pun plus minus 0.1 lah. Maksudnya 0.8 ke 0.6 ke boleh terima lagi. Okey. Baik Cuba tengok skema. Skema mana skema tadi? Skema. Mana tadi? Okey Okey. Nilai yang pertama antara kosong hingga negatif 2. Saya dapat tadi negatif 0.7. Kan? Dan yang kedua ni saya salah ni. Skema dia salah. Sebab jawapan kita dapat ni kan, y sama dengan 2x tolak 11. Betul tak? Cuba yang lain jangan dah buat, cuba sahkan. Betul tak? Kita dapat 2x tolak 11 kan? Saya rasa skema ni salah. Okey. Jadi betul Betul, 2x tolak 11. kita dapat yang ni kan? Sebab skema dia bagi negatif 2. Saya rasa skema tu salah. Okey. Dari jawapan kita dah dapat nilai 2 jawapan tadi tu. Okey Jadi pastikan kita tulis dekat kita punya jawapan. Apa dah kesan si hilang ni. Okey. So jawapan kita ni lah 0.7 dengan 2.8. Okey. Pesanan saya sebelum anda beralih ke soalan lain, pastikan nilai yang kita dapat tu boleh dibaca pada graf. Sebab ada nilai, ada pelajar dia dah tahu dengan kalkulator, dia letak jawapan 0.7714. Contoh mana boleh baca kat graf? Betul tak? Tak boleh baca kat graf. Kita kena cari nilai yang boleh dibaca kat graf. So apa nak buat kalau dapat yang tu? Kita bundarkan lah. Kita ambil lah 0.7. Selesai masalah. Cuba tengok 0.7 ni boleh baca kat graf tak? Kalau baca, teruskan. Kita ambil nilai yang boleh dibaca pada graf. Tolong ingat tu baik-baik. Okey, jangan sedap tulis je. Kalau kita tulis je, tak boleh baca, tak logik kat graf, maka tak dapat markah. Okey? So demikianlah 12 markah untuk graf fungsi bagi topik kuadratik. Okey? Jadi kita pun dah pukul 10, tak tahan ke cepat yang masa lalu. Okey, saya nak terang pasal kubik. Okey, kubik saya tunjuk jawapan je lah bagi siapa yang ni kan. Kubik kubik. Okey, soalan kubik jawapan dia nanti anda tengok ni lah. Okey. Kubik okey. Pertama y 4, satu lagi y negatif 21. Okey. 4 dan negatif 21. Dua markah. Okey, ni satu markah. Satu markah lagi. Kemudian soalan C dia yang ni antara 3.1 hingga 3.8, satu markah.
Dan jawapan yang kedua antara 2.2 hingga 2.4. Satu lagi markah. Saya tak dapat tunjuk detail sebab kita dah kesusahan masa. Siapa yang dah buat boleh refer lah jawapan ni pada kertas jawapan anda, boleh tengok betul tak betul. Saya tunjukkan skema tu. Okey, dan graf, untuk graf dia macam ni. Saya kecilkan sikit. Dia bentuk graf dia. Tu graf dia macam tu. Cuba tengok graf anda, sama tak? Okey Okey. Saya bagi masa untuk awak tengok. Tak apa, kalau tak cukup masa, tak sempat, nanti awak tengok balik rakaman video ni. Kita tengok balik skema dia. Okey, kemudian jawapan bagi soalan D. Okey, graf tadi tu kalau betul 4 markah Okey, soalan D ialah persamaan dia adalah Y sama dengan negatif 6X tolak 5, 1 markah. Okey, dan garis lurus tu tadi tu. Okey, yang ni garis lurus dia. Ni garis lurus dia macam ni. Okey, dia potong dua tempat yang bersilang. Dekat sini satu, dekat bawah satu, sini satu. Okey, so carilah nilai X dia. Okey, kemudian nilai X yang kita dapat adalah negatif 0.6, 1 markah, dan satu lagi 3.1, 1 markah. Okey, sebenarnya ada cara kita boleh semak jugalah soalan D tu dengan guna kalkulator. Tetapi saya tak galakkan kerana soalan D tu nanti dia melibatkan persamaan serentak. Jadi nilai itu dah mungkin berubah. Okey, so pastikan awak refer pada graf anda yang sebenar. Okey, jangan terlalu bergantung pada kalkulator. Jawapan kalkulator kadang tak tepat pada graf sebab kita dah buat persamaan serentak tu. Menyebabkan kita punya jawapan terdas sikit lagi. Okey, tapi untuk soalan A dengan C, okey, tak ada masalah, boleh guna kalkulator. Okey tak sempat lah kan, salingan pun tak sempat nak tunjuk ni. Ada salingan ni? Oh, salingan pun ada kan. Baik. Macam mana salingan ni? Tak apalah salingan pun ada benda nak penting tunjuk ni. Nak tunjuk. Okey, sekarang saya tanya pendapat korang dulu. Nak terus ke penjelmaan dengan perandungan ataupun nak terus ke soalan salingan? Nak terus ke salingan ataupun nak perandungan? Salingan. Macam mana? Pendapat semua macam mana? Salingan Ustaz. Salingan Okey, baik. Jadi untuk Salingan. Penjelmaan, kita tengok kalau sempat ni kita penjelmaan tak, untuk perandungan kalau sempat ni kita sentuh Baik, untuk salingan. Salingan Salingan. Tak sempat masa sentuh sangat. Panjang lebar kita terang hari ni. Okey, mana salingan tadi? Okey, ni salingan. Okey, dekat saya punya skrin tak jelas sebab ni photostate-nya memang tak jelas. Tapi saya boleh bagi tahu yang persamaan dia adalah Y sama dengan 9 per X. 9 per X. Okey, saya rasa semua tak ada masalah. Untuk soalan A, B dan C saya rasa okey je. Yang D sekarang ni, yang D. Boleh tak saya bincang yang D je? Sebab saya rasa A, B, C awak boleh buat. Setuju tak? Boleh So soalan A, B, C kita bagi tahu jawapannya Saya akan bincang yang D. Baik, jawapan bagi soalan A. Kita tengoklah kalau nak ni siapa yang dah buat tu. Okey, soalan A jawapan dia ni. Yang pertama nilai A dia 9. Mana ni? Itulah. 9 9 1 markah. Satu lagi 1.5, 1 markah. Okey. Kemudian graf dia. Graf dia selanjutnya ni. Ni graf dia. Untuk graf dia. Siapa nak cepat boleh screenshot ataupun nanti tak apa, nanti boleh tengok balik rakaman ni, boleh tandalah. Inilah graf untuk salingan tu. Okey. Tengok sama tak dengan awak buat. Okey. Kalau betul, skala betul, garisan lukis betul semua,
dapat 4 markah dekat sini. 4 markah Baik, kita pergi soalan C Soalan C. Okey. Jawapan yang pertama antara 2.2 hingga 2.5. Tengok betul tak kena apa jawapan? 1 markah. Jawapan yang kedua adalah antara 1.1 hingga 1.3. 1 lagi markah. Cuba tengok jawapan, betul tak? Kalau betul, tahniah saya ucapkan. Maknanya anda dah menguasai graf fungsi dengan baik. Okey, soalan D. Baik, kita pergi soalan D Soalan D macam mana nak buat? Sebab ada yang mungkin sampai sekarang keliru nak buat soalan D bagi salingan. Okey, soalan D. Saya ambil ruang kosong sikit macam ni. Ni. Okey, tengok soalan D dia bagi dekat A dekat persamaan A dia bagi kita Y sama dengan 9 per X. Ini persamaan dekat A. Okey, tengok persamaan dekat D dia bagi apa? Dia bagi 2X kuasa 2 tolak 15X tambah 9 sama dengan 0. Sekarang ni kita kena modify persamaan D tu supaya ada sebutan 9 per X ni. Nak kena bagi sama. Maknanya persamaan dekat A ni kena masuk join, gabung dengan persamaan D. Kena jadikan bentuk 9 per X tu. Okay, sekarang cuba tengok. Kita ada 9 kan? Ni tumpuan kita sekarang ni ada kat sini. Ada 9. Nak jadi dah. Dah boleh jadi dengan yang atas. Apa nak kena buat? Kita pindahkan 9 tu ke sebelah kanan ke nak stay kita boleh stay. Kita boleh pindah. Saya staykan 2X itu kuasa 2 dengan tolak 15X ni sebelah kiri. 9 tu saya pindahkan ke sebelah kanan jadi negatif 9. Saya nak asingkan 9 tu dulu. Okey. Sekarang di persamaan dekat A ni 9 dia positif. Sedangkan yang kita dapat ni 9 tu negatif. Macam nak buat? Kita positifkan dia. Maka kesemua geng ini akan didarab dengan negatif 1. Semua tu. Maknanya sekarang yang ni pun akan jadi negatif 2X kuasa 2. Yang ni akan jadi negatif positif. Positif 15X. Okey. Yang ni negatif 9 darab negatif 1 dapat positif 9. Boleh? Kita positifkan semua sekali. Sekarang ni dah dekat dah. Kita matlamat kita dah dapatkan Y sama dengan 9 per X. 9 ni positif, dah pun dah dapat. Dah dapat Sekarang ni masalah lain adalah X pula. Yang bawah ni ada X. Macam mana nak dapatkan X? Jadi sekali lagi, semua geng ini kita bahagikan dia dengan X. Sebab X kan ni bawah. X kat bawah kan. Jadi kita buat semuanya bahagi dengan 9. Bahagi dengan X. Maka yang ni pun kita bagi dengan X. Ni pun bagi dengan X. Ini pun bagi dengan X. Ini pun bagi dengan X. Okey. Apa kita akan dapat? Jadi kita akan dapat sini 9 per X. Yang ni X dengan X tak. Untuk dipotong ni. Betul tak? Dia potong. Betul lah. Dia potong. Ni boleh potong Maka tinggi ni akan jadi positif 15. Okey. Yang ni akan jadi X kuasa 2 dengan X lah. Maka tinggal negatif 2X sahaja. Okey. Sekarang cuba perhatikan. Dekat soalan A kita nak jadi Y sama dengan 9 per X. Okey. 9 per X kan. Okey, cuba perhatikan ni. Yang ini kan sama dengan yang ni. Sama kan? Bila sama, automatik Y ini akan jadi yang ini. Maknanya yang ni tu jadi Y. Sebab dah sama. Yang sebelah sini, salin je balik. Negatif 2X tambah 15. Dah dapat persamaan garis lurus bagi topik salingan. Okey, senang je tak susah pun. Okey, nak jadikan dia macam mana dekat persamaan A tu. Kena ubah semua lah supaya dapat jadi sama macam persamaan dekat soalan A. Okey, maka kita buat garis lurus. Jangan lupa kita buat kotak semua kan. Kita buat dia punya plot titik tu.
nilai X, nilai Y, X 0, X1 lah. Kita buat, dapatkan dia punya garis lurus dia. Kita tunjuk balik skema dia. Mana tadi skema ni? Masih hilang benda ni. Okey, skema dia. Nah, ni lah garis lurus dia. Bila dah berjaya lukis, kita akan dapat tu markah kat sini. Okey. Garis lurus tu akan memotong dua tempat. Pertama dekat atas. Dekat sini satu. Ni satu. Dekat bawah tu. Lepas tu kita baca lah nilai X kat sini. Ni berapa? Ni berapa? Okey. Dua nilai X. Jadi dua nilai X itu sekiranya betul dekat skema, kita akan dapat sekejap Okey, so kita akan dapat apa? Nilai yang pertama adalah 0.6. 0.6, satu lagi adalah 6.85. Okey, sekali lagi sila pastikan jawapan anda tu boleh dibaca pada graf. Kalau dah boleh baca kat graf, logik, baru kita boleh tulis dekat situ. Okey, jangan main tulis sahaja sedangkan tak boleh baca kat graf. Pastikan nilai yang kita dapat tu boleh dibaca pada graf, baru kita confirm letak dekat situ. Jelas Okey, baik. Sikit je kita nak masuk tentang perandungan. Saya harap boleh tunggu Okey. Boleh Boleh ke tak boleh? Boleh. Boleh. Baik. Kalau yang tak dapat tak apalah, nanti boleh tengok rakaman semula Baik, saya nak kongsi sedikit. Ni penting untuk perandungan. Sebab ramai, terutama pelajar perempuan, gagal membuat imajinasi untuk membayangkan bagaimana bentuk dalam bentuk 3D tu ke bentuk 2D. Perkara ni tak berlaku, jarang berlaku di bagi pelajar lelaki. Pelajar lelaki biasanya boleh membayangkan bentuk. Okey Baik, kita tengok soalan. Okey, ini soalan dia. Baik, sebelum itu saya tunjukkan macam mana basic untuk jawab soalan penjelmaan. Apa ni? Perandungan. Sekejap saya buka file sekejap. Okay, harap minta maaf kalau terlewat sikit. Tak apalah Ada benda penting nak share ni. Sekejap. Kejap Okey, ni dia. On the way. Baik, saya bawa ke sini. Okey. Ini basic untuk kita buat dapat bayangan untuk perandungan. Pertama cuba tengok kalau ni dia nak pandangan X kan. Pandangan X kan. Tak boleh garis lah, tak boleh guna. Okey, baik, tak apa Kalau dia nak arah X macam ni, jadi bila kita tunjukkan dia, sebenarnya bila kita nak arah X, dia akan jadi macam ni. Tengok macam tu. Okey, dia akan macam penyek tau. Dia akan penyek. Okey, semula ni asal dia. Okey. Tengok ni, kan dia kata arah X kan. Bila arah X, maknanya dia akan dihimpit ke arah belakang. Cuba tengok sekali lagi. Nampak? Lagi sekali. Macam tu. Itu pandangan X. Boleh baik. Lagi, lain. Macam ni. Ini. Nah, ini pandangan Y pula. Kalau Y dari arah depan. Arah depan Jadi arah depan dia akan penyek ke belakang. Cuba tengok ni. Macam tu. Boleh? Sekali lagi. Okey, arah Y cuba bayangkan arah Y. Jadi semua yang garis melintang dia akan rapat dekat belakang. Perhatikan garis CF, KS, LR dengan MP. Apa jadi? Nampak? Macam tu. Okey. Pandangan Y. Tapi saya nak ingatkan juga, bila lukis pandangan Y ke pandangan X mesti tegak mesti lurus. Jangan serong macam ni. Ini nak tunjuk je. Okey. Bila awak lukis dalam jawapan jangan serong macam ni. Mesti tegak depan kita Okey, baik. Apa lagi nak tunjuk? Lagi tak? Ni. Ni pelan. Ni pelan pula. Pelan adalah bila soalan tanya pasal pelan, dia pandangan daripada atas. Okey perhatikan titik D, C, E, F.
dengan JTSK tu. Bila kita penyekkan dia daripada atas jadi macam tu. Okey. Sekali lagi. Okey penyekkan dia sekali lagi. Macam tu. Boleh. Okey, perhatikan ada garisan putus-putus kat sini. Ada garisan putus-putus kat sini. Nampak tak? Macam mana tu berlaku? Tengok balik asal kita patah balik. Rupanya bila pandangan pada atas DECF kita akan nampak segi empat. Maka bila kita lukis balik segi empat lah. Tu tak ada masalah, tak ada isu. Dan cuba tengok pada bawah garis DCF tu tak ada pun garisan yang berada di tengah-tengah. Semuanya sebaris. Jadi tak ada yang putus-putus. Pada JTSK tu dia segi empat atas dia. Tetapi perhatikan garis MP ni. Garis MP ni dia berada di bawah. Di bawah manakala garis LR ni tidak kelihatan kerana dia dah sebaris dengan garis KS. Perhatikan LR ni dia sebaris dengan garis KS. Jadi dia dah bertindih. Jadi kita nampak garis KS tu dah kira garis nampak garis LR lah. Kira sekali je. Tetapi MP ni tak. MP ni dia condong ke bawah. Jadi dia akan tertindih. Bila tertindih, garisan tu ada. Cuma dia di belakang, di bawah sekali. Maka dia kena lukis putus-putus. Cuba tengok garis MP ni. Cuba tengok garis MP ni nanti bila saya tunjukkan, bila saya penyek balik, garis MP ni dia tak bertindih dengan garisan mana-mana garisan KS dengan LR. Perhatikan betul garis MP tu tidak bertindih dengan garisan JT dengan KS dengan LR. Tak kena pun. Dia tak kena ditindih oleh garisan JT, KS dengan LR tu. Perhatikan. Tak kena kan MP tu. MP tu tak kena kan. Jadi MP tu tak kena, dia putus-putus lah. Sebab dia ada, cuma dia di bawah. Mana yang depan itu wajib kita lukis. Tetapi mana yang di belakang kita buat putus-putus. Boleh clear contoh kedua pula. Ada tak contoh kedua? Yang ni pula. Yang ni pula ni kalau pelan. Kalau pelan apa jadi? Kalau pelan kita penyekkan dia pelan daripada atas pada atas. Macam tu. Okey. Tegak balik tegak balik. Perhatikan AE dengan BF ni, ABEF dia adalah satah yang condong, betul tak? Condong Tapi bila tengok pada atas dia akan nampak sebuah segi empat. Tengok buktinya. Kita penyekkan dia. Dia akan nampak segi empat. Okey? Jadi yang ABEF ni nampak sengit, nampak sending masa bila? Masa dia pandang arah tepi. Kita akan nampak dia sengit. Tapi ABEF itu kalau kita tengok daripada atas, kita akan nampak dia sebuah segi empat. Sekali lagi Tengok sekali lagi. Ya, itu dia. Okey. Pelan Pelan boleh lukis sama ada melintang atau menegak. Tak ada masalah. Yang penting ikut ukuran. Lebar dia 3, panjang dia 5. Ikut ukuran. Tak kisah melintang atau menegak. Bagi soalan B1 atau B2, pandangan pada arah X atau pandangan pada arah Y, mesti ikut exactly arah itu. Jangan kita tukar. Dia nampak tegak, awak pergi lukis sengit. Ataupun dia terbaring. Salah. Kalau daripada pandangan X tu nampak dia tegak, ikut arah tegak tu. Jangan kita tukar. Yang boleh kita bagi pilihan sama ada soalan pelan. Soalan pelan boleh bagi pilihan. Sama ada lukis pelan tu melintang atau menegak. Boleh. Soalan B1, B2 tak boleh. Kena ikut arah yang dibagi. Okey? Ada lagi tak? Yang ni pula gabungan. Dan cuba perhatikan. Biasanya untuk perandungan soalan A dengan soalan B tu ada kaitan sebenarnya. Perhatikan soalan A tadi ni. Yang ni kan? Ni soalan A objek dia. Objek tu akan bergabung dengan objek lain pada soalan B. Cuba tengok soalan B. Benda yang sama, cuma dia tambah kuboid je. Okey? Jadi segala ukuran tu ada di soalan A. Ambil balik. Jangan rasa tak ada pula Semua ada. Yang penting adalah tahu berapa nilai ukuran dia. Okey, tengok kalau kita penyekkan dia. Ni pandangan pada X. Kan? Tengok balik. Okey
Penyekkan dia. Jadi cuba tengok A, B, E, F ni, A, B, E, F, dia akan nampak flat ataupun segi empat bila daripada X. Okey, buktinya tengok sekali lagi. Okey. Tu basic nak tengok ni. Okey. Baik. Cuba tengok yang kedua pula. Kalau pada arah Y, daripada arah Y kan sini, dia akan penyekkan ke sana lah. Perhatikan. Mana tadi mana pergi Y tadi Alamak, mana pergi tadi ni? Tak tahu mana pergi. Butang tak ada pula dah. Tak, minta maaf tak dapat nak tunjuk butang dia. Butang tak ada. Butang nak tekan tak ada. Tapi kalau kita tengok pada X, kita akan dapat macam ni Okey Sekejap, ada lagi tau. Ada lagi. Macam ni. So bila pada pandangan X, pada pandangan Y, kita akan dapat kita macam ni. Cuma perhatikan yang putus-putus ni. Yang putus-putus ni, tengok pada garisan H dengan B. HB ni. Garis HB tu dia ada tapi dia terlindung kat belakang. Maka kita lukiskan dia putus-putus. Boleh? Manakala bagi yang H ke F, G semua ni, ini nampak daripada depan. Daripada arah Y tu kita nampak dia solid lah. Maka kita lukis balik dengan garis penuh. Garis penuh Cuma bagi garis BH tu dia terlindung. Sebab kita tengok arah Y. Jadi bila terlindung, dia ada tapi terlindung. Kita lukis putus-putus. Okey Boleh jadi, harap membantu. Baik, kita balik soalan last. Soalan kita tadi ni. Mana tadi? Okey, yang ni Saya tunjukkan skema Skema dia. Okey, skema. Tunjuk skema terus. Ni skema dia. Bagi soalan yang pertama tadi. Okey, sebab dia nak pandangan pada mana tu? Pandangan daripada X. Okey Jadi kita akan nampak macam ni lah. Boleh boleh ke? Okey. Kemudian soalan 2 kita akan nampak macam ni. Okey, bagi anda nampak semua Ini soalan 2. Okey. Cuma saya nak highlightkan benda ni. Yang ini lengkung ni wajib lukis guna jangka lukis. Jangan guna freehand. Confirm markah ditolak. Okey? Sebaik mana pun awak guna freehand, dia takkan dapat tepatnya. Pemeriksa boleh kenal, dia boleh cam ni guna freehand. Freehand out. Guna jangka lukis. Macam nak lukis? Tengoklah ni. Kan garisan panjang ni kan 5 cm kan? 5 cm. Kita bagi 2. Bila bagi 2, confirm lah 25 kan? 2.5. Sini 2.5, sini 2.5 kan? Diameter. Jadi kita buka lah jangka lukis tu. Kita ukur 2.5 dekat pembaris. Lepas tu kita lukis. Tahu kan? Kita lukis ikut 2.5 jejari bagi lengkung bulatan itu. Dan pastikan kita start lukis ini dan dia mesti tepat kena kat sini. Saya besarkan sikit ni. Ni tengok ni dekat K ni dengan J ni. Pastikan dia ngam-ngam sampai tepat dekat J tu. Sebab ada pelajar buat macam ni tau. Dia lukis macam ni tengok dia lukis macam ni kan, macam ni kan. Okey, bila dia lukis ni, dia lukis kali terlebih macam ni pula. Salah. Yang ni salah. Yang ni confirm salah. Jadi pastikan kita buat tepat. Kena berlatih daripada sekarang. Cari soalan macam ni, berlatih buat bulatan tu guna jangka lukis supaya kita dapat markah penuh solid 12/12 untuk ini. Faham Okey, ni jawapan bagi B. Tadi B1 kan. Ni A1, A2, yang ni B. Soalan B. Soalan B macam ni. Saya tak dapat nak tunjuk banyak sebab kita kesusahan masa sekarang ni. Kita pernah buat dah 10.5 dah ni. Hampir 10.5. Ini bagi skema bagi jawapan bagi B. Boleh? Baik, saya tunjukkan tu je kan?
Okey, baik. Kalau ada masalah nanti boleh tanya balik kat saya akan bantulah sebab kita dah lebih masa sekarang ni. Cuma tips yang terakhir, dengar baik. Untuk jawab pada makan, dengar pada soalan A ni dia akan bagi markah 3. Biasanya 3. Okey, 3 markah. Ataupun dekat soalan B A2 lah, salah satu lah, tak kisah, tak ingat. 3 markah Dekat soalan 2 ni akan jadi 4 markah. Sebab dia melibatkan 2 objek yang bergabung yang lebih susah sikit. Biasanya akan ada dekat soalan 2 tu ada garisan putus-putus. Dah mula ada biasanya Okey. Bagi soalan yang ketiga yang B ni akan ada 4 markah. Ni berapa tadi markah? 5 4 3 7 ni 2, ni 5. Sini 5. 3 4 4 Ni bawah 11. Biasanya sini 5. Okey, 5 4 9 okey. 12. Biasanya markah tu dah dapat lah. Tinggal lagi kita nak lukis betul je. Lukis betul, tak ada kesalahan, solid markah dapat. Kesalahan macam mana dia cari? Okey, baik. Pertama sekali, kesalahan dia tentulah macam ni kan. Tak ada putus-putus. Kena tolak lah. Tinggal jadi 4 markah macam tu. Okey. Kemudian dia akan carilah kesalahan lain. Kalau contohnya macam tadi lah. Macam ni kan. Yang ni selalu baca buat. Okey. Sebelum kita selesai jawab soalan ni, semak dulu guna pembaris. Sebab pemeriksa pun akan guna pembaris untuk semak jawapan anda. Semak apa? Semaklah dia punya lebar dia. Contohnya macam ni kan. Soalan ni tengok saya tunjuk Yang ni lebar sini kan. Awak tulis 5 kan. Pastikan ukur pada sini mesti 5 cm. Lepas tu ukur pula dari sini ke sini, tengah-tengah. Pastikan juga dia 5 cm. Dan akhir sekali di hujung, pastikan juga 5 cm. Baru betul. Baru dapat markah penuh. Kebanyakan pelajar saya jumpa, dia tak check pun. Jadi apa buat? Apa yang saya tengok? Bila saya ukur, saya kira dekat sini yang pertama ni betul 5 cm. Tapi bila mula yang ke tengah-tengah ni, dia dah makin berkurang. Dia akan jadi 4.8 cm. Dah kurang dah. Dan bila ukur yang bahagian belakang, lagi kurang. 4.5 cm. Dah salah. Sebab dekat sini, lebar dia sepanjang JF dengan KC tu, lebar dia tu 5 cm. Jadi kita kena pastikan sepanjang itu 5 cm. Okey? Jadi kena ingat lepas ni pastikan anda ikut betul-betul. Ikut guna pembaris daripada mula, tengah-tengah dan hujung. Pastikan ikut saiz ataupun ukuran yang kita dah buat. Kalau di lebar dia 5 cm, pastikan di mula kita ukur dia 5 cm, tengah-tengah 5 cm, belakang pun 5 cm. Untuk semua keadaan. Sama juga macam ni, lengkung ni. Kalau dia 2.5, maknanya kita gunakan kita punya pembaris. Kita ceklah sini. Sini ke sini, betul tak 2.5? Lepas tu, alih baris tu, cek sini pula. Betul tak 2.5? Cek sini pula. Betul tak 2.5? Cek sini pula. Betul tak 2.5? Kita guna baris tu, kita pusing. Kalau betul, barulah selesai, maka penuh dapat. Okey? Dan pastikan tak ada apa tau. Tidak ada garis yang terputus. Maksudnya macam ni. Macam ni kan, dia buat macam ni and macam ni kan. Tiba-tiba nak pergi sini, tak sampai. Yang ni salah. Sebab dia tak sampai. Okey? Ataupun dia dah buat sampai dah. Macam ni kan, dia buat sampai. Kan? Terlebih pula. Salah. Terlebih sikit salah. Mesti ngam-ngam sampai. Okey? Yang ketiga, dia buat betul lah. Dia dah buat betul sampai semua kan. Sampai semua dah buat betul. Apa tahu kesalahan dia? Kesalahan dia apa Dia dah buat ni betul lah ni. Betul semua kan. Ni pun dia buat. Ni pun dia buat betul lah. Ni pun dia buat betul. Okey. Sekali dia salah sini tau. Dia salah kat sini kan. Sebenarnya dia padam. Dia pun padam. Bila dia lukis balik kan. Ketebalan yang ini tak sama dengan yang lain. Ketebalan pensel tu tak sama. Tolak markah lagi. Pastikan ketebalan pensel sama untuk semua keadaan. Okey, ketebalan saiz. Jangan ada kejap tebal, kejap nipis. Salah.
confirm tolak markah. Okey, ikut ketebalan saiz pen tu, ketebalan yang sama. Boleh okey. Satu lagi, last bila berlaku kesilapan macam ni kan, contohnya dia silap kan, dia buat macam ni lah. Okey dia pun bergaisan lurus, bergaisan, tiba-tiba tak sampai kan. So apa dia buat? Dia ambil pensel, dia terus sambung macam ni. Ni salah. Double line. Dia ambil pensel, dia sambung macam tu je. Dia tak pakai baris pun, dia sambung macam tu. Dah ada double line. Double line confirm tolak markah. Tak boleh ada double line, mesti satu single line je. Boleh Baik, saya rasa setakat tu je. Saya minta maaf kerana ambil masa banyak untuk anda. Yang kedua, saya minta maaf kerana ada banyak benda saya nak kongsikan tapi tak sempat sebab kita kesempakan masa. Ini pun dah lebih sejam lebih dah. Jadi tak apa, InsyaAllah kalau ada persoalan, anda boleh tanya saya kemudian. Saya sedia membantu. Dan apa yang penting untuk malam ni, untuk graf fungsi dan juga penerangan, anda boleh dapat 12 markah penuh. Okey, 12 dan 24 markah. Okey, 12 untuk graf fungsi, 12 untuk penerangan, dapat 24 markah. 24 markah tu, kalau dicampur-campur lagi, sebelah kaki boleh lulus dah, insya-Allah. Jadi terima kasih kerana bersama untuk malam ni. Ampunan maaf kalau ada berlaku kesilapan, dan saya doakan anda terus berjaya dan berjaya. Okey, sekian, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi semua.